Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah, wa'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Firman Allah, kata Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah ikutan yang paling baik pada kamu, contoh teladan yang paling baik pada kamu. Kepada siapa yang mengharapkan hari akhirat yang selamat, yang bahagia, dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan tatkala orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW melihat kedatangan bala tentera Ahzab untuk menyerang Madinah, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Sungguh benar Allah dan Rasulnya tidak menambahkan kepada mereka melainkan iman yang lebih kuat dan lebih sungguh menyerah diri kepada Allah. Di kalangan orang yang beriman itu ramai orang-orang yang benar janji mereka kepada Allah, janji mempertahankan Islam, menentang musuh-musuh Allah. Di kalangan mereka ada orang yang telah gugur syahid, sanggup mati, dan ada orang yang bersedia menunggu untuk mati. Mereka tidak ubah dan pindah janji itu sekali-kali. Yang dihormati pimpinan yang ada dan tetamu daripada Palestin, khususnya Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas, semua yang hadir, ayat yang saya baca tadi, Allah menyuruh kita mengambil contoh dan teladan daripada Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabatnya,
berkait dengan sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ketika orang-orang Islam di Madinah dikepung oleh bala tentera Ahzab. Ahzab ialah kumpulan-kumpulan bukan Islam yang ditaja oleh orang-orang Yahudi bergabung dengan musyrikin Arab untuk menyerang Madinah, menghapuskan Islam Rasul dan umatnya. Dengan jumlah bala tentera yang besar, 10,000. Sedangkan jumlah orang Islam di Madinah tak sampai 10,000. Berlipat kali ganda. Allah menyatakan bagaimana orang-orang yang benar-benar beriman, sungguh-sungguh beriman, melihat kedatangan bala tentera Ahzab, menambahkan iman mereka lagi. Mereka ikut Nabi SAW yang tidak takut dengan tar, berani menghadapi tentera Ahzab dengan strategi yang baik, langkah yang baik, menggali parit pertahanan. Akhirnya tentera Ahzab kalah, dimusnahkan. Alhamdulillah mereka berlipat kali ganda. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebab turunnya ayat tersebut berkait dengan peperangan Ahzab di zaman Nabi SAW. Quran adalah kitab mukjizat, kitab ilmu mukjizat yang diberi kepada Nabi SAW. Ingat, Quran bukan untuk dibaca saja. Belajar tajwid baik-baik, lagu baik-baik, mengiling kepala. Bukan sekadar itu saja. Buka Quran. Pertama surah Al-Fatihah. Surah kita baca tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka, Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Bukannya jalan orang yang berkei oleh Allah, iaitu Yahudi. Bukan jalan orang yang sesat, Dhalin, Kristian dan musyrikin. Selepas itu surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang bertakwa kepada Allah. Quran mesti dijadikan petunjuk, bukan untuk baca saja. Hari ini kita duduk baca saja Quran, mengaji, sungguh-sungguh mengaji baca saja. Kita tak faham
Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Cerita perang Ahzab yang berlaku dalam suratul Ahzab yang kita baca tadi adalah cerita yang berulang. Bukan sekadar dengar cerita saja. Quran bukan surat khabar. Quran bukan buku cerita. Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk yang kekal abadi sehingga hari kiamat. Cerita yang berlaku dalam Quran akan berulang. Ahzab tidak berlaku di zaman Nabi SAW saja. Berlaku sepanjang masa. Sekarang sedang berlaku. Kedatangan bala tentera Ahzab. Selepas saudara kita di Gaza bertindak melakukan operasi Tufanul Aqsa, tapan Masjid Aqsa. Tapan ini ribut yang kuat. Satu operasi ketenteraan untuk menentang Zionis Yahudi di Palestin. Bukan menceroboh, tetapi mereka telah diceroboh berpuluh-puluh tahun. Udhina alladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan pun mereka yang diperangi, mereka telah dizalimi. Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Untuk menyerang mereka yang telah menceroboh sejak beberapa lama merampah bumi Palestin. Kita melihat operasi Tufanul Aqsa mengejutkan. Seluruh kuasa-kuasa besar dunia yang terlibat dalam menubuhkan negara haram Israel. Hanya Gaza luasnya beberapa ratus kilometer, kecil saja. Kuala Terengganu Kedung kecil pada kita Terengganu. Penduduk dalam 2 juta melakukan operasi. Tiba-tiba kuasa besar dunia bergerak. Diketahui oleh Amerika, terus hantar kapal induk USS Jerepot, kapal induk yang tercanggih zaman sekarang, kata mereka. Kapal induk yang bergerak dengan tenaga nuklear. 20 tahun tak payah isi minyak. Jerepot ni, dia boleh berjalan 20 tahun tak payah isi minyak. Saya baca. Pakai pelekat pun baca. Di atas dia 70 lebih kapal terbang, 1000 badan tentera, diiringi oleh kapal-kapal perang. Negara-negara Eropah membuat kenyataan. British, Perancis, Jerman, Itali dan lain-lain membuat kenyataan menyokong operasi untuk menentang Gaza yang kecil je. Ini sangat hebat. Yang kecil saja. Kerana satu gerakan yang kecil menggerakkan seluruh. Sebenarnya isu Palestin isu yang besar. Melibatkan penubuhan negara haram Israel yang merampah bumi Palestin, yang haram bagi orang Yahudi. Quran sebut waba'u bighadabin min Allah,
وَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ mereka ditimpa kemurkaan daripada Allah. ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ mereka bunuh nabi-nabi. ذَلِكَ مَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ mereka kaum yang durhaka dan melampaui batas. Tuhan sebut dalam Quran. Di sana satu mazhab Yahudi, Mar'atul Najibu Karta, orang Yahudi yang percaya dengan agama dia, haram bagi orang Yahudi tubuh negara Israel, tak boleh. Orang Yahudi ada juga, jangan tubuh negara Israel ni. Kalau tubuh bermakna gali kubur, kerana mereka telah dilaknat oleh Allah. Mereka tubuh negara ni gali kubur. Terdapat orang Yahudi yang percaya begitu. Malahnya ada orang Islam tak baca ni. Takut. Orang Islam sendiri dalam keadaan tak baca ni. Ini. Penubuhan negara Yahudi hasil daripada kumpulan Zionis. Bermula dengan Theodor Herzl menubuhkan kumpulan Zionis, berjuang di atas semangat kebangsaan Yahudi. Kononnya mereka bangsa pilihan Allah. Memanglah asalnya mereka dipilih oleh Allah. Bila mereka derhaka lawan Allah, dilaknat oleh Allah, al-maghdubi alaihim. Tapi dia padamkan itu. Dialah yang layak memerintah Palestin, bumi Palestin, negeri Anbiya, negeri Nabi-Nabi. Padahal mereka bunuh Nabi-Nabi. Mereka tak layak memerintah Palestin. Yang layak adalah orang Islam. Mereka merancang melemahkan orang Islam. Di masa orang Islam meninggalkan ajaran Islam, berpecah sama sendiri, semangat perkauman, nasionalisme Arab, nasionalisme Turki, nasionalisme Melayu, mula-mula Melayu, lepas tu Jawa, Bugis, Banjar, pecah kaum-kaum berlawan sama sendiri. Arab lawan Turki, Afghanistan lawan kabilah Pashtun dengan Tajik, berpecah sama sendiri. Pecah mazhab Sunni, Syiah, Khawarij, pecah mazhab, perang. Memang ada pecahan ini. Pecahan mazhab kaum ada dalam orang Islam, tapi semua berpegang dengan rukun Islam. Ada silap sikit, boleh balik pada rukun ini, selesai, dalaman. Dia gunakan perpecahan ini untuk orang Islam kelahi sama sendiri. Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabi, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, berbalak. Masalah faraq, masalah cabang. Tapi rukun Islamnya sama. Ada yang jahil itu betul kan? Tak dinafikan. Mereka berjaya pecahkan orang Islam. Masa orang Islam lemah, mereka takluk. Jatuhkan kerajaan Osmaniyah yang berakhir 1924. Sekarang 2023, genap 100 tahun. Genap 100 tahun. Bila genap 100 tahun, akan berlaku satu perubahan politik dunia. Biasanya begitu. Mereka berjaya memecahkan negeri orang Islam, jatuhkan Islam, jatuh, mereka bagi negeri Islam sama-sama mereka. Malaysia, British, Indonesia, Belanda, Utara Afrika, Perancis, Mesir, Sudan, British, Libya, Itali, negeri-negeri Teluk, British, negeri Afrika, Perancis takluk, sama-sama dia. Walaupun mereka takluk negeri Islam, mereka tak berjaya memadamkan cahaya Islam.
Orang Islam ditakluk, dipecah, dijajah, ditangkap, diperhambakan, dibunuh ulama-ulama. Dibuang negeri, dia tak boleh hapuskan Islam. Islam cahaya Allah. Tak boleh dipadamkan. Allah Ta'ala janji memelihara cahayanya. Jadi Allah Ta'ala janji memelihara cahayanya. Dipelihara oleh Allah. Sekarang berlaku kebangkitan Islam. Walaupun kecil, di merata dunia ada kumpulan-kumpulan Islam bangkit. Di Malaysia kita PAS, di Palestin Tanzim Jihad, Hamas Tanzim Jihad, ada Hezbollah, ada macam-macam kumpulan Islam. Mereka bangkit atas nama Islam. Bila bangkit atas nama Islam, ini menakutkan. Walaupun cahaya, walaupun sikit, Allah Ta'ala sebut wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Allah Ta'ala suruh orang Islam bersedia dengan kekuatan, mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Walaupun persediaan itu tidak sama dengan musuh. Musuh lebih kaya, lebih banyak harta, lebih ramai jumlahnya, lebih banyak senjatanya. Kalau kamu bersedia mengikut kemampuan kamu dengan ikhlas, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala berjanji menolong orang yang berjuang untuk menegakkan agamanya. Allah Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini berlaku janji Allah. Tapi belum janji itu Allah Ta'ala uji dengan peristiwa Ahzab. Bila orang Islam zaman Nabi melihat tentera Ahzab, mereka berkata, ma'adallahu wa sadaq wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini Allah Ta'ala berjanji nak uji kita. Apa janji Allah? Alif Lam Mim. Hasibna yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna min qablihim fa ya'lamu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah kamu kira cukup kamu mengaku kami telah beriman, kamu tak diuji oleh Allah? Allah Ta'ala telah uji umat zaman dahulu. Bila diuji, maka terdedahlah orang yang benar beriman, yang bohong beriman. Bila kena uji, tahulah mereka yang benar beriman, yang pelawak beriman, bohong beriman. Ini ujian. Apa yang berlaku pada ini adalah ujian. Tufanul Aqsa, laksana batu besar yang jatuh dalam lubuk air yang tenang. Kita tengok lubuk tu air tenang. Ingat ke tak ada apa, ikan halus-halus je. Dia jatuh batu besar, rupanya ada buaya dalam. Ada macam-macam, timbul selalu. Bila berlaku, ini ujian pada orang Islam. Ada orang Islam yang bersama dengan perjuangan mempertahankan Islam, membebaskan Aqsa, hak orang Islam, lawan tentera Ahzab walaupun ramai. Ada orang Islam yang menyerah kalah. Ada yang melakukan normalisasi, tatbik dengan negara Israel. Tak boleh lawan. Kita ni negeri kecil, dia kuasa besar, tak boleh lawan, tak boleh kecil. Dia lupa kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala. Dia lupa. Apa yang betul? Wa'adu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan.
bersedia dengan harta, bersedia dengan bala tentera yang sanggup berjuang, bersedia dengan senjata. Orang Islam mesti bersedia. Apa yang menarik, Allah Ta'ala uji dengan harta dulu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihad dengan harta kamu dan diri kamu berjalan Allah. Allah Ta'ala sebut harta dulu, barulah diri kamu. Allah Ta'ala tahu manusia ni sayang ke harta lebih pada diri. Allah Ta'ala tahu banyak orang bakhil, kedekut. Negeri-negeri yang kaya, orang yang kaya takut belanjakan harta, cari harta sanggup mati. Biar dapat harta dulu, dia mati, harta tinggal pun tak apa. Ini perangai manusia. Dan sebab itu Allah Ta'ala suruh jihad dengan harta, jiwa raga. Bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu, lepas tu wa anfusikum. Semangat harta. Kita saksikan bagaimana negeri-negeri Islam yang kaya-kaya, minyak melimpah ruah, petroleum melimpah ruah, duit banyak, beli kelak judi, beli kelak balas siapa, beli kelak tak bantu Palestin, tak bantu perjuangan Islam. Ini berlaku, ini pada negara, pada orang Islam begitu juga. Tak sanggup asyaitanu ya'dukum al-faqra ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kamu. Syaitan duduk bisik, jangan beri harta ni jadi pakai, jadi susah. Ini ujian harta sangat besar. Dan sebab itulah semangat harta pada perjuangan berlipat kali ganda. Maksudnya yusud amrahum fi sabilillah kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habba wallahu ta'ala man yasha wallahu aswan alim. Bandingan orang belanjakan harta pada perjuangan di jalan Allah macam orang tanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. Allah Ta'ala gandakan semangat jihad 700 kali ganda. Semangat lain 10 kali ganda. Amal lain 10 kali ganda. Semangat kepada orang buta, orang tepuk, macam-macam 10 kali ganda. Semangat jihad 700 kali ganda. Kerana apa? Orang tak apa percaya. Buat habis pitih je. Nak lawan kuasa besar, jadi apa? Sebab tu masa Nabi anjurkan semangat pada masa perang Tabuk, disebut dalam Quran, dalam ayat-ayat yang panjang ceritakan bila Nabi suruh beri semangat. Ada sahabat-sahabat yang beri semangat, sahabat ribu dinar. Sayyidina Osman, Rahman bin Auf yang kaya, Abu Bakar beri habis harta dia, cari kerjaan pula. Sayyidina Umar beri separuh. Ada orang miskin bawa secebok buah kurma, secebok tangan, buah tamar. Orang munafik kata, buah tamar secekok nak jatuhkan Parsi dan Rom. Jadi apa? Buat main-main. Tuhan sebut dalam Quran. Walaupun semangat dia secebok buah tamar, semangat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Ini sekarang kita sedang berdepan dengan perang Ahzab, menghadapi kuasa besar yang paling kaya dalam dunia. Bank dunia dia punya, tabung antarabangsa dia punya, IMF dia punya, kekayaan dia. Sebahagian kekayaan itu ambil daripada negeri Islam. Pitih kita, beri ke dia, jual minyak, jual macam-macam ke dia. Dia guna untuk bunuh orang kita pula. Tiba-tiba kita pula tak sanggup semangat kepada perjuangan orang kita sendiri. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Apa berlaku pada hari ini? Kita mengharap Tufanul Aqsa adalah miftah.
anak kunci kepada kebangkitan semula umat Islam. Dan sebab itu kita minta setiap orang Islam di seluruh dunia ada semangat dia, sekurang-kurangnya doa. Kalau tak mampu dengan harta, dengan diri, doa sekurang-kurangnya. Jangan buat tak tahu jadi lembu. Berlaku apa-apa buat tak tahu je, tak ambil tahu. Ini salah. Nabi kata, "Man lam yatabi' amirul muslimin, man lam yahtamma bi amirul muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tak ambil berat hal orang Islam, dia bukan pada aku, Nabi kata. Apa berlaku pada orang Islam kita tak tahu. Bukan daripada aku, Nabi kata. Dan kita orang Islam ni laksana satu jasad. Bila satu anggota sakit, semua anggota sakit. Alhamdulillah, kita lihat seluruh dunia Islam, umat dia bergerak dan memaksa kerajaan-kerajaan bergerak. Sekarang sudah ada beberapa kerajaan membuat kenyataan terbuka bersama dengan Palestin. Terbuka sama Palestin. Termasuk kerajaan yang kita lihat macam lemah lah, hari ini buat kenyataan bersama dengan Palestin. Iran sejak awal, Mesir buat kenyataan, Jordan buat kenyataan, Turki buat kenyataan, banyak kerajaan sudah buat kenyataan untuk menyokong Palestin. Kita harap kenyataan ini satu kekuatan dan semangat kepada rakyat Palestin, khususnya dia sasarkan Gaza. Gaza jadi sasaran, beribu-ribu bom digugurkan di Gaza, roket, ribu tan digugurkan di Gaza untuk hancur leburkan. Dia tak boleh hancurkan, tak boleh musnahkan Islam sekali-kali. Kerana keimanan orang Islam tak boleh dimusnahkan sekali-kali. Tak boleh dihancurkan dengan bom, dengan apa saja. Islam adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka tidak boleh menghapuskan bulan, bintang, matahari yang ada di langit, itulah mereka tak boleh hapuskan Islam ini. Ini janji Allah. Yang penting kita orang Islam kena percaya pada Islam. Jangan tak percaya. Di antara ujian kepercayaan kita pada hari ini ialah apa yang berlaku di Palestin. Kita diuji dengan Masjid Aqsa ditakluk oleh Yahudi. Apa berlaku di Gaza bukan menceroboh, tapi telah diceroboh. Bila orang Yahudi membunuh orang Palestin, tak ke budak-budak, orang tua, perempuan, mengikut undang-undang antarabangsa, kalau berperang tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak. Ini undang-undang antarabangsa, undang-undang antarabangsa, undang-undang dunia. Tapi Yahudi tak berdali pada undang-undang antarabangsa. Bunuh orang tua, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak, bom masjid. Kita orang Islam tak boleh bom gereja. Kita berperang tak boleh bom gereja, tak boleh. Salah. Tak boleh bunuh padri, tak boleh. Dia tak berdali, bom. Masuk dalam Masjid Aqsa, pukul orang semayang, orang i'tikaf. Ini melampau. Sudah melampau. Bunuh perempuan, kanak-kanak. Kanak-kanak hak kecil pun jail juga. Perempuan tua pun masuk dalam penjara juga. Akhirnya seluruh Palestin jadi penjara sekarang. Palestin adalah penjara besar. Bukan Gaza hanya Palestin, dia satu penjara besar. Dia letak dalam tu. Dengan tembok, dengan apa? Bila besar sangat penjara, tak boleh nak kawal. Tak cukup nak kawal. Berlakulah ledakan, kebangkitan. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan begitu. Apa yang penting kita kena ikut ketentuan Allah Ta'ala. Jangan kita tak ikut.
ketentuan untuk mengubuhkan kemenangan bagi orang Islam. Jangan tunggu Allah Ta'ala buatlah, kita duduk saja. Kalau kita duduk saja Allah Ta'ala buat, kita tu hamba, Allah Ta'ala hamba kita. Kita ni hamba Allah. Kita hamba dia. Kena tegakkan agama dia, jaga agama dia. Pertahan agama dia. Agama adalah nikmat pada besar sekali. Islam nikmat pada besar, kena pertahankan. Pertahankan Islam, pertahankan umat dia, pertahankan hukum hakam dia, pertahankan kedaulatan dia. Kedaulatan Islam sudah dihilangkan, kita kena balik semula. Kita memberi penghargaan yang setinggi-tinggi kepada saudara kita di Palestin yang telah menggerakkan umat Islam di dunia dengan Tufanul Aqsa. Rupanya orang Islam ada topan baru bangun. Tak mari topan tak bangun. Berlaku topan baru bangun, bangkit. Sekarang dia bangkit, alhamdulillah, membangkitkan seluruh dunia Islam dan menyatukan seluruh dunia Islam. Apa yang penting, kita kena ada sumbangan kita masing-masing. Kita yang jauh ni nak pergi perang tak boleh. Boleh beri sumbangan, derma, sumbangan harta, sekadar kemampuan masing-masing. Doa jangan lupa. Itulah peringatan saya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Cukup sekali itu kita akan dengar pula daripada sahabat-sahabat kita Palestin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.